Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia, pagi yang indah, pagi yang gemilang, gilang gemilang pada Mega pada tahun 2023 insya-Allah. Alhamdulillah. Kronologi pembukuan Al-Quran. Tetapi pada pagi ini saya nak kongsikan berkenaan dengan sedikit daripada saya sebelum kita mulakan. Saya tak nak ambil masa banyak sebab mana yang pagi ni lambat masuk ke apa ke kan. So pastikan ajak kawan-kawan yang lain. Memang kita nak start terus dan saya akan kongsikan sedikit. Kita ni sudah pun lama dengan Al-Quran, tapi pada tahun ni special sedikit. Kenapa? Kita jemput iaitu Al-Fadil Ustaz Zarimi, Alhamdulillah sama, dan juga guru saya juga Alhamdulillah sebagai seorang mudir di Mahat Tafiz di Temerloh, dan juga Alhamdulillah berkelulusan di Al-Azhar Mesir berkenaan dengan bidang Al-Quran juga. Alhamdulillah bertuah kita pada pagi ini. So semua okey ke sekarang ni? Boleh type dekat chat tak? Tanda okey, tulis Alhamdulillah. Tanda okey. Saya nak tahu berapa ramai yang consider tanda okey sekarang ni. Alhamdulillah ramai yang dah masuk dah dengan kita. Alhamdulillah. Puan Nur Akmal, Puan Zuria, Puan Isnaniar. Alhamdulillah. Saya pun nampak Ustaz Zarimi pun dah ready. Cuma saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan pembukuan Al-Quran. Okey. Sebelum Ustaz Zarimi perkenalkan ataupun perincikan lagi. Okey. Kita ni dah lama belajar Al-Quran, betul? Tapi kita tak tahu pun asal usul Al-Quran. Mungkin tak berapa jelas. Kita just tengok video pendek-pendek sahaja kan. So sekarang ni, pada hari ini, kita akan dapat kupasan penuh daripada Ustaz Zarimi sendiri berkenaan dengan kronologi pembukuan Al-Quran itu sendiri. Okay? So, Alhamdulillah, saya harap Ustaz Zarimi ada bersama dengan kita sekarang ni. Adakah? Ada. Ada, Alhamdulillah. Sihat Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Syukur. Okey, so saya tak nak ambil masa banyak sangat untuk awal ni. Cumanya kita dah pun sampai kepada time yang kita nantikan insya-Allah. Sebenarnya Ustaz, setiap tahun kita ada buat untuk mega tahunan. Jadi tahun ni diawalkan sedikit sebab kita ada program di Singapura. Kalau tak, kita akan buat di hujung-hujung tahun. Okay, so Alhamdulillah saya serahkan kepada Ustaz Zarimi Syubrawi untuk menerangkan tentang kronologi pembukuan Al-Quran ni sendiri Ustaz. Saya serahkan pentas ini kepada Ustaz sendiri dan Alhamdulillah mudah-mudahan dan insya-Allah mudah-mudahan tuan dan puan semua sila catat ataupun ambil nota-nota penting yang mana kita boleh kongsikan dengan orang lain pula. Okay? Alright. So, kosongkan minda kita dan terima sebetul-betulnya daripada Al-Fadil Ustaz Zarimi. InsyaAllah, Ustaz, tafadhal. Saya serahkan majlis kepada Ustaz untuk tentang pembukuan, kronologi pembukuan Al-Quran ini, Ustaz. InsyaAllah. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita belajar,
sesuatu daripada Al-Quran. Sebenarnya perbincangan kita berkenaan dengan kronologi pembukuan Al-Quran ni, dia bermula daripada penurunan Al-Quran sampailah kepada zaman kita hari ni. Kita nak bincang ni. Jadi zaman yang sangat panjang. Mudah-mudahan masa yang diperuntukkan untuk kita bincang tajuk kita pada pagi ni sempatlah untuk kita habiskan, insya-Allah. Kalau tak sempat tu mungkin ada tempat-tempat yang perlu kita ringkaskan, kita cuba ringkaskanlah, insya-Allah ya. Baik. Dah buka majlis Ustaz tadi kan? Saya serah Ustaz untuk buka. Sebab lebih berkat dia tu daripada Ustaz untuk buka tu. Okey, insya-Allah. Okey, kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk kronologi pembukuan Al-Quran ini adalah merupakan satu subtopik lah daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang digalakkan oleh ulama untuk kita kaji, kita telaah. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada hari ini dia akan memberikan kita lagi motivasi untuk kita terus belajar, mengkaji dan membaca Al-Quran, menghafaz dan kita mengamalkanlah isi kandungan Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Baik, bermula dengan penurunan Al-Quran. Jadi nak buku Al-Quran tu, Quran tu datang daripada mana kan? Jadi kita kena tahu sedikitlah asal usul sebelum kita pergi kepada peringkat-peringkat yang berikutnya, insya-Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana yang kita tahu. Turun pada 17 Ramadan yang disebut Malam Al-Qadar. Yang turun pada 17 Ramadan ini adalah mengikut riwayat yang sahih yang disebut di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dia kata 17 Ramadan ini adalah permulaan wahyu turun kepada baginda Nabi SAW. Permulaan wahyu ni ialah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Okey, ni penuh yang disebutkanlah pada 17 Ramadan itu. Kemudian diturunkan Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus 30 juzuk dan secara beransur-ansur mengikut suasana dan keperluan kepada Nabi SAW. Jadi peringkat penurunan Al-Quran ini dia ada tiga tingkatan lah. Bila sebut tentang penurunan Al-Quran, nuzul Al-Quran yang kita sentiasa sambut dalam bulan Ramadan itu nuzul Al-Quran. Okey, nuzul Al-Quran ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama daripada Lauhil Mahfuz, daripada Allah, kemudian Allah simpan di Lauhil Mahfuz, tempat yang terpelihara. Ada riwayat mengatakan tempat terpelihara ini dia terpelihara daripada syaitan. Di mana tu wallahu a'lam lah kan. Kemudian cumanya bila kita faham tentang penurunan Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila kan. Dalam Quran sebut tentang turunnya Quran, anzalna, Allah guna perkataan nazala. Nazala dengan maksud ialah turun daripada satu tempat yang tinggi. So ada ulama kata memang Quran tu turun daripada tempat yang tinggi ke bawah. Jadi ada ulama kata maksud nazala, nuzul itu dengan makna kata ketinggian Al-Quran itu. Sehingga Allah guna perkataan nazala. Okey, kemudian dia turun daripada Lauhil Mahfuz, Allah turunkan daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Okey, daripada Allah ke Lauhil Mahfuz, daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia ini, dia turun secara sekaligus. Okey, turun secara sekaligus. Turun semua sekali lah. Kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dan turun kepada Nabi ini melalui perantaraan malaikat Jibril secara beransur-ansur. Okay, secara bertahap-tahap lah. Mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah susun dengan cantiknya. Baik, kita tengok
Yang peringkat kronologi yang pertama sebelum diturunkan kepada Nabi SAW sebagaimana yang kita sebut tadi kan, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Sebenarnya apa yang kau sampaikan kepada mereka bukanlah syair ataupun sihir, bahkan ia adalah Al-Quran yang tinggi kemuliaannya, Majid, okay? Yang tertinggi kemuliaannya fi lauhim mahfuz. Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya di Lauhil Mahfuz, surah Al-Buruj ayat 21 dan juga 22. Kemudian diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah juga pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Diturunkan ke Baitul Izzah itu pada malam yang diberkati. Okey, kemudian sebab kita nak bincang tentang sejarah yang panjang. So saya tak akan detail lah berkenaan dengan penurunan Al-Quran ni. Kan sebenarnya penurunan Al-Quran ni dia satu perbahasan yang besar juga, yang panjang juga kan. Bagaimana Quran turun kepada Nabi kan. Kemudian bagaimana Nabi menerima Al-Quran itu. Kalau kita nak cerita satu-satu tu ambil masa jugalah. Dan peristiwa yang kalau kita hayati bagaimana ayat 1 hingga 5 turun kepada Nabi permulaan itu, kalau kita baca sejarah sirah itu pun akan menyentuh hati kita. Bagaimana Nabi SAW menerima kan ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq ini kan. Turun ketika mana Nabi mencari-cari apakah tujuan aku dilahirkan di atas dunia ini kan. Nabi lihat keadaan hiruk pikuk kedahsyatan orang Arab jahiliyah ketika itu kan, sehingga Nabi mendaki Jabal Nur kan, masuk ke dalam gua Hira. Akhirnya Allah datangkan malaikat Jibril pada waktu itu. Malaikat Jibril datang dalam keadaan menjelma rupa dia yang sebenar. Kan, masya-Allah. Bayangkan dalam hidup Nabi tak pernah tengok keadaan malaikat Jibril rupa dia yang sebenar kan. Kemudian dahlah dekat atas bukit seorang-seorang dalam gua tu. Bukit yang tinggi tu. Kan. Tiba-tiba minta suruh baca pula. Nabi dah tak pandai baca. Bagaimana gawatnya Nabi ketika itu, Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayang keadaan itu. Kan. Tapi bila ulang sampai 3 kali barulah Nabi boleh baca. Iqra, Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Kan. Malaikat Jibril paksa lagi Nabi, Iqra, kan. Allahu Akbar. Ni makhluk yang besar, malaikat Jibril ni malaikat yang paling besar, malaikat yang kalau sayap dia daripada timur ke barat. Kan, datang jumpa Nabi tak pernah tengok rupa itu. Ibarat kita lah pergi satu tempat yang baru dah. Kita pergi satu tempat yang baru kan, kita duduk tiba-tiba datang makhluk tak pernah kita tengok kan. Hoi, mau lari lintang pukang kayaknya kita dah. Tak ada suruh baca dah kita ni. Lari lintang pukang turun bukit lah jawabnya. Kan, tapi ya susunan Allah itu maha hebat kan. Apa yang Allah nak sampaikan sehinggalah itu sebab kalau kita baca sirah Nabi, kita bincang tentang Al-Quran, sejarah penurunan Al-Quran, kronologi dan sebagainya kan. Bersyukurnya sangat kita bahawa hari ini Allah takdirkan kita beragama Islam, kita kenal Nabi, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh baca Quran. Itu sebab perjuangan mendidik anak bangsa, perjuangan mendidik masyarakat untuk boleh baca Quran, untuk boleh baca Al-Quran dengan baik, boleh faham Al-Quran, kita tak akan pernah berhenti. Okey, perjuangan ini mesti diteruskan. Kenapa? Kerana kita menghargai jasa baginda Nabi SAW, menghargai jasa para sahabat, menghargai jasa para tabi'in, ulama-ulama, pejuang-pejuang agama Allah yang perjuangkan, yang mendidik, yang sentiasa mengajar Al-Quran sampailah kita faham Al-Quran itu, kita boleh baca pada hari ini. Itu sangat penting daripada apa yang kita buat, program yang kita anjurkan. Okey. Kemudian setelah turun kepada Nabi, ayat yang kedua diturunkan kepada Nabi ni, riwayat mengatakan ayat daripada surah Al-Muddathir. Kan, ayat 1 hingga 5. Maksudnya apa dia? Kisah bila Nabi turun daripada gua Hira itu, kan Nabi balik dalam keadaan gemetar kan. Kemudian Siti Khadijah Nabi kata zammiluni zammiluni zammiluni. Kan Nabi kata selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku.
Saya dah sebut tadi kan, bagaimana gawatnya Nabi, cemasnya Nabi, jumpa dengan malaikat Jibril, malaikat suruh baca Quran pula, terima 1 hingga 5 ayat. Dalam keadaan Nabi tak pandai baca, Nabi ikut malaikat Jibril baca dan Nabi ingat ayat itu. Kemudian Nabi tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam hidup dia ni, kan? Apa benda ni? Kan turun daripada Gua Hira itu, Jabal Nur tu. Kalau sahabat pernah naik Jabal Nur ni, kita baca kisah dia dekat atas tu, mau menitiskan air mata. Kan bagaimana Nabi permulaan Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah dan untuk menyampaikan Islam. Kemudian turun Nabi minta sampai ke rumah, Nabi minta Sayyidatina Khadijah selimutkan dia. Itu sebab ada juga riwayat kata surah yang turun juga yang seterusnya adalah surah Al-Muzammil, sebab Nabi sebut Zammiluni. Tapi tak apalah, tu khilaf kan. Yang penting Nabi minta selimut, turun ayat ya ayyuhal muddassir ataupun ya ayyuhal muzammil kan. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir kan. Allah perintahkan kepada Nabi, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, bangunlah, sampaikan peringatan kepada kaum kamu. Maksudnya Nabi tahu bahawa dia sekarang telah dilantik kan, selepas Nabi turun, Sayyidatina Khadijah bawa dia pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal cerita balik kan, sebenarnya yang datang kepada engkau tu adalah Muhammad adalah malaikat yang pernah turun menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah daripada Allah kepada nabi-nabi rasul yang sebelum kamu. Waktu jumpa Waraqah bin Naufal tu, Waraqah bin Naufal ceritalah keadaan. Waraqah bin Naufal ni, kalau ada satu riwayat mengatakan dia hidup, dia adalah sepupu Khadijah kan. Dia duduk di Mekah dan ada riwayat mengatakan dia ni masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa dan dia bukan penyembah berhala lah. Tak ramai waktu tu yang menyembah berhala, dan Waraqah bin Naufal ni memang menanti-nantikan kehadiran Rasul akhir zaman. Dan ada riwayat sebelum waktu dijumpa Nabi tu, Waraqah kata apa dia? Wahai Muhammad, kalaulah ditakdirkan aku ni umur yang panjang, aku akan berada di belakang engkau, menyokong apa yang akan engkau lakukan, menyokong perjuangan yang kau buat. Ini Waraqah bin Naufal sebut kepada Nabi SAW. Maka tahulah Nabi bahawa yang datang kepadanya adalah malaikat. Maknanya Allah utuskan malaikat menyampaikan wahyu kepadanya, dan Nabi sedar bahawa dia telah dilantik menjadi Rasul untuk umat akhir zaman. Okay, itu keadaan. Jadi ayat yang pertama turun sebagaimana yang kita tahu, surah Al-Alaq 1 hingga 5. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Kan? Baik, secara ringkas. Itu secara ringkaslah penurunan ayat Al-Quran. Kemudian turunnya ayat Al-Quran ini dia ada pembahagian. Penting pembahagian Makiyah dan juga Madaniyah ini. Kenapa ulama meletakkan pembahagian ini? Kan, dalam Quran pun kita tahu, kita boleh tengok dekat isi kandungan Al-Quran ataupun dekat nama surah tu dia ada beritahu ni surah Makiyah ke ataupun ni surah Madaniyah ke. Kenapa? Kerana metod ataupun objektif tujuan ayat di Mekah dia berbeza dengan tujuan ayat yang turun di Madinah. Dia tak sama. Kan, ayat di Mekah ni sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah ni berusaha untuk membantras penyelewengan akidah di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Bila mana mereka ini menyembah berhala. Rasulullah nak membersihkan akidah orang Arab Mekah pada ketika itu supaya mereka meninggalkan penyembahan berhala. Bayangkan waktu Nabi hidup itu kan, waktu Nabi diutuskan menjadi Rasul, ada 360 berhala besar di sekeliling Kaabah waktu itu. Kan, Nabi nak membersihkan orang Arab jahiliyah. Nabi nak ajak mereka beriman kepada Allah. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat yang berkaitan tentang hari akhirat. Ayat-ayat yang berkaitan tentang syurga dan juga neraka. Ayat-ayat yang berkaitan tentang kubur, tentang hari akhirat, padang mahsyar. Ini untuk menguatkan akidah orang Arab pada ketika itu. Itu ayat yang turun di Mekah. Itu sebab waktu di Mekah tidak ada lagi perintah solat, tidak ada lagi perintah zakat, tidak ada lagi perintah jihad. Mana ada? Di Mekah tak ada. Kan? Tak ada. Perintah solat tu pun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu pun hampir-hampir dekat dah Nabi nak hijrah ke Madinah. Kan?
Hujung Nabi nak tinggalkan Mekah, perintah solat itu. Jadi perintah-perintah tentang syariat-syariat ni majoritinya ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah selama 10 tahun. Selepas Nabi hijrah ke Madinah kan. Ini pembahagian ni penting. Ulama tafsir sangat menekankan tentang pembahagian Makkiyah dan Madaniyah untuk kita faham tentang ayat-ayat Quran. Kan ayat Makkiyah kita tahu dah metod dia, cerita pasal Nabi terdahulu, cerita kisah-kisah dulu ni semua dalam ayat Makkiyah. Kan ayat Madaniyah ni ayat syariat, ayat ahkam, ayat undang-undang, ayat suruhan, kan ayat larangan di Madinah. Okey? Tu lebih kuranglah secara ringkas. Okey, ni saya boleh lajukan sikit. Ustaz, kita sampai pukul berapa Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Kalau ikutkan ni, pukul 10 kita start, pukul 11 kita habis. Tapi kalau nampak gaya macam baru kita dekat sini dan banyak lagi yang kita perlu kupaskan, InsyaAllah Ustaz boleh lajak. Saya deal dengan kita punya admin, Ustaz nak lajak pun boleh. Okey. Tak apa. Ana boleh tahulah mana poin-poin yang ana boleh ana sikit, yang boleh ana yang kita tekankan insya-Allah. Baik, okey, ni fasa pembahagian fasa Mekah. Fasa Mekah yang turun ada 86 surah kan. Fasa 1 tahun 1 hingga 3 kerasulan, tahun 4 ke 5 kerasulan ini dakwah secara terang, kemudian penyiksaan dan hijrah ke Habsyah. Ada banyaklah ni. Ini saya tak perlu detail lah kot. Ni kalau kita nak bincang tentang penurunan Al-Quran secara detail, yang inilah tempat dia, saya lajukan. Kemudian di Madinah kan. Di Madinah ni okey, kita tak sampai lagi bab-bab pembukuan ni. Tak apa Ustaz. Sebelum kita alih fasa seterusnya, iaitu sekarang kita fasa adalah fasa Makkiyah dan Madinah, betul tak? Okey. Jadi Ustaz kata tadi meletakkan fasa Makkiyah tu sendiri berkenaan dengan tauhid, betul? Jadi setiap orang mana yang perlu perubahan dekat dunia sekarang ya, kita nak relate dengan kehidupan sekarang ni, bila seseorang itu nak berubah, jadi dia perlu menguatkan tauhid dia dahulu ke ataupun macam mana Ustaz? Sedikit ulasan daripada Ustaz. Okey. Berkenaan dengan kalau kita nak relate keadaan kita pada hari ini. Dia kalau kita nak berubah, kalau kita tengok Nabi sendiri kan, bagaimana Nabi berusaha selama 13 tahun untuk mengubah masyarakat Arab jahiliah kan. Nabi pasak tentang tauhid dulu lah. Kenal Allah, kan, kenal Nabi. Kemudian rukun Islam pun tak clear lagi waktu tu. Kan? Rukun Islam pun baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Waktu tu Nabi semayang ke tak? Nabi semayang, cuma masih mengikut ajaran sebelum itu. Riwayat mengatakan orang Arab yang ketika itu mereka dah semayang, cuma semayang dia tak sama dengan semayang yang Nabi dah terima waktu Isra Mi'raj. Semayang sebelum itu dikatakan semayang mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ini riwayat mengatakan begitu. Jadi dia macam ni. Kalau kita nak relate dengan keadaan kita hari ini, betul. Dari sudut kefahaman kita kena belajar ilmu tauhid. Kan? Ma'rifatullah. Sehingga Nabi kata apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah. Kan? Perkara-perkara pokok, perkara asas, perkara awal dalam agama, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar kenal Allah. Kena belajar. Bila kita kenal Allah, kita akan tahu hakikat di kita kan. Kita kenal Nabi, kita tahu Nabi kena buat apa. Kemudian kita tahu, kita belajar, bila belajar mengenal Allah, ilmu tauhid ni, ya betul, kenal Allah. Lepas tu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kita belajar semua tu. Kemudian dia akan pergi kepada perkara-perkara sam'iyat pula kan. Perkara-perkara tentang dosa, pahala, syurga, neraka, azab dan sebagainya. Maka itu akan mengukuhkan. Ini yang Nabi buat waktu permulaan dakwah. Sehingga sahabat-sahabat dia dah tahu dah. Kalau dia buat, dia pertahankan tauhid ini, dia pertahankan akidah ini, dia akan masuk syurga. Keyakinan sahabat tu cukup tinggi. Soal kita hari ini, persoalan yang berlaku, masalah kita pada hari ini ialah bila ramai manusia tak mengutamakan agama, tak meletakkan Allah di depan, meletakkan sesuatu matlamat yang lain. Panjang nak bincang tu Ustaz tu. Tapi nak ceritanya awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah tu sebab ayat-ayat yang turun, ayat-ayat berkaitan
dengan tentang akidah, tentang tauhid. Macam tu ya. Kemudian nak berubah juga Ustaz, dia kena ada suasana perubahan. Kalau kita nak berubah diri kita, kita tak boleh duduk di tempat yang sama. Kita kena pergi beralih ke tempat yang lain. Itu sebab Allah perintahkan Nabi dan juga sahabat, orang-orang Islam yang dah beriman ni, kan, pindah ke Madinah. Kenapa? Kerana Mekah ni uh, uh, yang apa ni, yang juhala, yang ruasa ni, kan, tak nak terima dakwah Nabi, dan mereka terus menerus melakukan penentangan kepada Nabi, kan. Sedangkan umat Islam di Madinah sentiasa menunggu Nabi. Sekarang kita tengok apa ni, ada orang Madinah yang datang, kan, mereka duk cerita-cerita tentang apa, lahir dah Nabi akhir zaman. Rupanya Nabi datang dakwah dia waktu tu. Waktu tu musim haji, kan, di Mekah tu. Nabi datang dakwah, Nabi sebut gini-gini. Kemudian dia orang ni balik Madinah, dan kata tahun depan kami datang lagi lebih ramai, dia kata. Datang lebih ramai, yang ni peristiwa ni berlaku dalam keadaan rahsia, kan. Dan Nabi jumpa lagi ramai orang Madinah, dan mereka balik, mereka melakukan dakwah, mengajak orang Madinah beriman. Akhirnya Madinah makin ramai yang beriman, dan Allah perintahkan Nabi pergi ke Madinah bina kekuatan, kan. Bila Islam dah kuat, sehingga kerajaan Mekah hari itu tak berani nak buat apa, kan, setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi akhirnya, ialah kalau kita baca sirah tu, akhirnya bila Nabi pergi dalam peristiwa Fathu Makkah tu, waktu tu ramai pemimpin Mekah pun dah terima Islam. Kenapa? Mereka dah tahu dah sebenarnya yang Nabi bawa tu betul, kan. Baik, sambung balik Ustaz. Baik, okey. Tadi kita dah bincang tentang apa ni, ayat-ayat yang awal diturunkan. Kemudian kita tengok juga ayat yang terakhir diturunkan. Ayat yang terakhir diturunkan ni sebenarnya banyak khilaf di kalangan ulama. Cuma kita ambil pandangan yang paling asah, pandangan yang paling masyhur di kalangan ulama. Ayat yang terakhir turun ialah ayat 281 surah Al-Baqarah. Kan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kan. Okey, ini ayat yang terakhir. Dan ayat terakhir ini turun ketika Nabi SAW berada di Arafah. Sewaktu Nabi menunaikan Hujjatul Wada ataupun Haji Wida, kan, haji yang terakhir dalam hidup Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat dan belum ada mushaf yang lengkap. Namun semua ayat-ayat yang telah turun sempurna kepada Rasulullah dan umat Islam. Ayat Quran dah turun sempurna. Al-Quran itu ditulis di atas pelepah tamar, batu, tulang binatang dan lain-lain. Okey, ini permulaan kepada penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Nak ceritanya zaman Rasulullah ini ayat Quran turun, Nabi dah minta para sahabat tulis ayat yang turun. Kepada yang turunlah, maksud ayat Quran yang turun, Nabi dah panggil beberapa sahabat yang pandai menulis supaya tulis ayat yang turun ni. Cumanya ayat yang turun waktu kehidupan Nabi SAW, dia ditulis di atas pelepah tamar, di atas batu, atas tulang binatang, atas kayu-kayu dan sebagainya. Dan dia tidak dikumpulkan satu tempat, dia berselerakkan. Ada sahabat yang tulis, kemudian dia simpan kat rumah dia, kan. Sahabat ni yang tulis, dia simpan kat rumah dia. So keadaan itu, kan, tidak tersusun dengan rapi. Okey, ini yang berlaku kepada zaman Nabi SAW. Ini kita nak masuk pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Dia berlaku dua. Yang pertama, terkumpulnya Al-Quran zaman Nabi ini melalui hafazan, kan. Jadi Nabi ni setiap ayat Quran turun pada Nabi terus hafal, kan. Nabi dah ingat, Nabi panggil penulis ayat Quran, penulis ayat Quran ni Nabi minta tulis. Lepas dah siap tulis, Nabi cek dulu betul tak betul ayat yang ditulis tu. Nabi baca balik, sahabat baca balik. Proses tu sangat teliti sebenarnya, kan. Kalau kita tengok Nabi ni sibuk juga. Bukanlah sibuk, memang sibuk Nabi lah, kan, nak berdakwah lagi. Tapi dalam bab nak menjaga keaslian, kesohihan ayat Quran yang ditulis ni, Nabi mesti minta, Nabi baca dia tulis. Kemudian Nabi dah siap tulis, Nabi minta dia baca balik. Kalau ada salah, betul Nabi betulkan. Kemudian baru Nabi panggil sahabat, Nabi akan sebarkan wahyu yang turun. Okey, hafazan Rasulullah dan juga hafazan para sahabat. Bila Nabi sampaikan kepada para sahabat pula wahyu itu, sahabat-sahabat akan hafal ayat tersebut dan tersimpan di dalam dada mereka. Ini yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Yang dalam bentuk penulisan juga berlaku
sebagaimana yang saya sebut tadi, ditulis oleh mereka-mereka yang pandai menulis sahaja. Sebab ramai di kalangan mereka yang tak pandai menulis waktu itu kan. Baik. Okey, ini secara ringkas Nabi hafal, Nabi dengar, Nabi talaki balik dengan malaikat Jibril, ini secara detail pula lah, diajarkan pula kepada sahabat sehinggalah Al-Quran sempurna dihimpunkan dalam dada mereka semua. Kan? Kemudian untuk mengukuhkan lagi hafazan Nabi SAW, Nabi ni sentiasa mengulang ayat-ayat yang dihafaz dalam solatnya. Sama ada di luar solat pun ada, dalam solat pun ada. Kan? Riwayat mengatakan Nabi pernah mengulang Al-Quran ataupun membaca dalam qiyamul lail dia, rakaat pertama suratul Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran. Nabi nak jaga ayat-ayat yang dihafal itu, ayat Quran itu. Sehingga Nabi dua rakaat, satu rakaat Al-Baqarah, satu rakaat lagi Ali Imran. Tak tahulah lama mana tu kan. Ada satu kisah tu, sahabat pernah ikut qiyamul lail Nabi. Kan, pergi kat Masjid Nabawi ikut Nabi qiyamul lail. Bacalah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, ingat ke sampai muka surat pertama tu, 5 ayat pertama tu nak rukuk rupanya Nabi sambung lagi, sahabat ni pun ikut lagi, sambung lagi. Sahabat dah letih dah sebenarnya, ikut apa yang dia cerita tu kan, rupanya sampai habis surah Al-Baqarah dia kata kan. Rukuk naik pula Ali Imran. Jadi sahabat malam pertama tu dia ikut Nabi, malam kedua dia tak ikut dah. Dah cerita. Dah. Allahu Akbar. Tak sangka Nabi baca dua surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Itu tahap Jadi, iman Nabi dan potong sekejap. Jadi rungutan ini berlaku pada zaman Nabi dululah, berbanding sekarang ni terawih yang membaca sejuzuk, 2 juzuk tu Ustaz. Ya. Sahabat terkejut. Sahabat tak sangka Nabi baca surah paling panjang tu. Kan? Alhamdulillah. Baik, terus. Okey, dan juga satu perkara yang penting juga dalam kehidupan Nabi ni, Nabi sentiasa mengulang bacaan Al-Quran dan memperdengarkan bacaannya kepada malaikat Jibril pada setiap tahun dalam bulan Ramadan. Inilah hujah kita ambil bahawa bulan Ramadan ini kita buat program tadarus Al-Quran, kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ini hujah. Kenapa? Sebab Nabi memang bertalaki Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nabi ulang untuk betulkan kok ada salah wahyu tu, kan. Lepas tu kemudian ada juga ayat-ayat yang dimansuhkan. So semua ini adalah proses untuk memastikan ketulinan Al-Quran ini. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa baginda memperdengarkan Al-Quran pada malaikat Jibril sekali dalam bulan Ramadan setiap tahun. Namun pada tahun terakhir baginda Ramadan yang terakhir dalam hidup Nabi SAW, maka baginda memperdengarkan Al-Quran sebanyak 2 kali kepada malaikat Jibril. Tahun kewafatan ataupun tahun Ramadan terakhir dalam hidup Nabi itu, Nabi perdengarkan sebanyak 2 kali. So 2 kali ni, 2 kali banyak mana, 2 kali khatam ke, wallahu alam, tak dinyatakan secara jelas. Baik. Okey. Baginda telah mengajar para sahabat tak nampak lah pula. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau telah mempelajari lebih daripada 70 surah dengan baginda secara ini cerita tentang keadaan pula Nabi sampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Ibnu Umar juga pernah meriwayatkan bahawa baginda mengajarkan Al-Quran kepada mereka sehingga bila tiba ayat sujud maka baginda akan sujud. Ini tentang ayat sejadah kan. So ayat sejadah ni dia bukan kata reka-reka ketak, tapi dia adalah riwayat daripada Nabi SAW. Abdullah Habib As-Sulami meriwayatkan bahawa para sahabat yang mempelajari Al-Quran daripada baginda, bila pelajari 10 ayat daripada Al-Quran, maka mereka akan memahami dan mengamalkannya. Sudah itu barulah mereka akan mempelajari ayat-ayat yang lain. Mana? Okey, ni yang tadi dia cerita tentang hafazan. Ni dari sudut penulisan pula. Kan? Rasulullah lantik beberapa orang penulis Al-Quran, antaranya ialah 4 khulafa ar-Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Ditulis di atas pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit kayu, binatang dan sebagainya lah. Ni gambar-gambar yang saya dapat daripada beberapa buah kitab kan. Jadi ini adalah hasil daripada pelepah tamar ni kan. Pelepah tamar yang ujung ni dan dia proses, dia bukan tulis, ambil pelepah tamar tu tulis tak, dia proses dulu kan. Jadi macam kertas tu baru dia tulis. Ni atas batu, atas tulang binatang dan sebagainya lah. Okey. So apa yang berlaku, penulisan ini dibimbing, dibimbing di bawah Rasulullah kan. Bila Rasulullah rasa wahyu nak turun kan,
maka Rasulullah akan panggil penulis Al-Quran. Ni saya dah sebut tadi, meminta mereka tulis semula apa yang dibacakan oleh Nabi. Kemudian Nabi kata letakkan ayat-ayat ini pada surah yang menyebut begini dan begini. Poin nombor 4 ni sangat penting. Kenapa? Kerana poin nombor 4 ini adalah menunjukkan bahawa susunan ayat dalam susunan surah bermula dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah itu adalah bukan rekaan ulama, tapi dia adalah tauqifi. Dia ada istilah yang disebut dalam kitab tu dipanggil tauqifi. Tawaw qaf ya fa ya, tauqifi. Tauqifi ni maksud dia apa? Yang datang daripada Nabi SAW. Kan ayat ni letak kat sini, ayat ni letak sini, ayat ni pula letak dalam surah ni. Kemudian surah ni letak kat sini, surah ni lepas ni surah ni. Ini adalah daripada bimbingan Rasulullah SAW. Baik. Proses penulisan Al-Quran dilakukan dengan begitu teliti. Setiap kali Rasulullah SAW selesai membaca ayat-ayat Al-Quran untuk ditulis, Rasulullah akan minta penulisnya untuk baca semula. Jika terdapat sebarang kesalahan, Rasulullah akan betulkan. Jika tiada kesalahan, maka Rasulullah akan keluar untuk menyebarkannya kepada para sahabat yang lain pula. Ini proses yang sangat teliti berlaku kepada Nabi SAW dan juga para sahabat ketika itu. Jadi kemudian kita pergi pula setelah Nabi SAW wafat, maka Al-Quran telah turun dengan sempurna. Okay, Al-Quran telah turun dengan sempurna dan kesempurnaan Al-Quran itu ada pada Nabi dan juga para sahabat yang telah menghafaz. Dan juga telah lengkap ditulis oleh penulis-penulis wahyu Nabi SAW. Penulis Al-Quran lah di zaman Nabi, cumanya dia tidak dibukukan. Okay, kita kena faham Waktu zaman Nabi, Al-Quran tidak dikumpulkan satu tempat dan tidak dibukukan. Beralihlah pemerintahan umat Islam kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebagaimana yang kita tahu, khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Kan? Okay. Peristiwa pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni, sebagaimana yang kita tahu kan, berlaku di Saqifah Bani Sa'idah tu kan. Ada sahabat kita yang pergi Mekah katanya tempat Saqifah Bani Sa'idah tu telah dirobohkan, Allahu a'lam lah kan. Allahu akbar. Tempat sejarah ni sayanglah kalau dirobohkan. Peristiwa besar zaman Nabi, jasad Nabi tak selesai lagi dimandikan, dikafankan, dikebumikan, tapi sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dah pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa? Kerana terdapat pengumpulan orang-orang Ansar nak lantik khalifah. Siapa pengganti Nabi? Kan yang urus jenazah Nabi waktu tu adalah Sayyidina Ali dan juga ahli keluarga Nabi lah, ahli bait Rasulullah kan. Tetapi bila Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dapat berita kan, sahabat-sahabat Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pergi ke dalam majlis tersebut. Kita nak ceritakan isu pelantikan pemimpin ni sangat penting dalam kehidupan kita kan. Isu pemilihan pemimpin sangat penting. Dan akhirnya kan Sayyidina Abu Bakar mencadangkan Sayyidina Umar supaya menggantikan Rasulullah berdasarkan hujah-hujah lah. Banyaklah hujah yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Namun Sayyidina Umar kata, aku tidak layak. Yang layak menggantikan Sayyidina Abu Bakar, yang layak menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kerana bila Rasulullah sakit dekat wafat tu, Rasulullah minta Sayyidina Abu Bakar yang ganti dia jadi imam. Itu hujah yang paling kuat sehingga sahabat sepakat melantik Sayyidina Abu Bakar, dan banyaklah hujah-hujahnya. Antaranya Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Sehingga hijrah ke Madinah pun Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah bersama kan. Baik, bila Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, ada banyak juga isu-isu umat Islam yang berlaku. Antaranya ialah ramai di kalangan umat Islam yang tak boleh nak terima kewafatan Nabi. Kan, sehingga ada yang murtad kan, ada yang keluar daripada agama Islam. Kenapa? Kerana Nabi dah wafat. Maksudnya dia beriman kerana Rasulullah. Tak boleh kita beriman kepada Allah kan, beriman kita percayalah Nabi itu sebagai Rasul Allah, cumanya dari sudut Tuhannya Nabi bukan Tuhan kan, Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga di kalangan umat Islam pada ketika itu yang iman tak kuat sehingga mereka keluar daripada agama. Dan ada juga di kalangan para umat Islam pada zaman itu yang tak nak keluarkan zakat. Kan? Sehingga berlakulah peperangan di kalangan umat Islam dan juga mereka-mereka yang murtad, mereka yang tak nak keluar zakat ini, dan berlakulah satu peperangan di Al-Yamamah. Okey, di Al-Yamamah. Kan?
peperangan ini berlaku pada tahun yang ke-12 Hijrah, kan. Dianggarkan ada 500 orang yang telah syahid, dan 70 orang sahabat yang syahid itu adalah hafaz Al-Quran. Yang terkorban dalam peperangan tersebut hafaz Al-Quran. Okey, jadi bila melihat keadaan ini, Saidina Umar ni dia menghadap Saidina Abu Bakar, kan, mengadu kepada Saidina Abu Bakar tentang ramai sahabat yang hafal Quran ni wafat ataupun syahid dalam medan peperangan. Maka pada awalnya Saidina Abu Bakar ni dia tak terima cadangan cadangan Saidina Umar ni, sebab Nabi tak suruh pun. Sebab apa Saidina Umar ni cadang kepada kepada Saidina Abu Bakar supaya mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran yang ada dan menulis semula. Kan. Jadi Saidina Umar ni dia cadang kepada Saidina Abu Bakar, namun riwayat mengatakan Saidina Abu Bakar tak terima cadangan tersebut kerana Saidina Abu Bakar kata Nabi tak pernah suruh dan Nabi tak buat pun, tulis semula Quran dan kumpulkan ni, kan. Namun beberapa hujah-hujah yang disampaikan oleh Saidina Abu Bakar yang akhirnya Saidina Umar, akhirnya Saidina Abu Bakar setuju, kan, cadangan tersebut. Pada awalnya tak setuju. Kemudian perbincangan antara Saidina Umar dan juga Saidina Abu Bakar ni berlaku, siapakah sahabat yang kita nak taklifkan, yang kita nak pertanggungjawabkan untuk melaksanakan pengumpulan semua tulisan-tulisan Al-Quran, kan, dan juga untuk menulis semula. Maka setelah berbincang, akhirnya mereka bersetuju untuk melantik Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Banyaklah faktor-faktor, kan, Zaid bin Thabit dipilih, kan. Antaranya Zaid bin Thabit ni adalah merupakan penulis wahyu yang utama Nabi, dan dia pernah menyaksikan wahyu turun dan sebagainya lah. Banyak dalil-dalil itu dalam kitab pun ada disebutkan. Bila dipanggil Zaid bin Thabit dan dilantik Zaid bin Thabit untuk Saidina Abu Bakar menyampaikan hasrat itu, maka Zaid bin Thabit kata, demi Allah, sekiranya mereka meminta aku untuk mengalihkan sebuah bukit, nescaya aku merasa alihkan sebuah bukit itu tidaklah berat berbanding tanggungjawab untuk aku mengumpulkan Al-Quran itu. Zaid bin Thabit sedar bahawa tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran ini sangat berat, kan. Tanggungjawab dan amanah ni sangat berat, sehingga dia kata, kalaulah mereka minta aku alih bukit, aku sanggup alih bukit daripada nak terima tanggungjawab mengumpul dan menulis semula Al-Quran ini. Namun perbincangan berlaku, kan. Akhirnya Zaid bin Thabit bersetuju untuk melaksanakan tanggungjawab yang besar ini. Okey. Ini antaralah yang saya petik daripada kitab. Cara Zaid bin Thabit dalam penulisan Al-Quran. Setiap ayat yang hendak ditulis mestilah benar-benar pernah ditulis di hadapan Nabi. Dia mesti pastikan ayat yang dia nak tulis semula tu, kan. Jadi proses ni sebelum ditulis ni, sahabat, kan, muslim-muslimat, Zaid bin Thabit dia panggil semua penulis-penulis Al-Quran itu, dan mana-mana yang pernah tulis atas pelepah tamam, mana-mana yang pernah tulis atas batu, dan atas kayu-kayu, atas tulang binatang, dikumpulkan semula, kan. Dikumpulkan, kemudian bermulalah proses penulisan semula Al-Quran. Jadi bila nak tulis semula, dia kata mesti ayat tu pernah ditulis di depan Nabi. Kemudian ayat yang hendak ditulis itu mestilah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Ni tu kata proses ini sangat teliti. Setiap ayat tersebut juga mestilah pernah dihafal oleh para sahabat. Dia cek dulu, ayat ni hafal tak? Ayat ni hafal tak? Panggil sahabat, cek dulu ayat ni hafal. Okey, majoriti hafal ayat ni. Okey, maknanya ayat ni ada. Setiap ayat tersebut juga mestilah bertepatan dengan bacaan Rasulullah pada pembentangan yang terakhir. Apa maksud pembentangan terakhir? Urdatul akhirah. Dan ayat pembentangan terakhir inilah ayat ayat Quran yang Nabi baca kepada malaikat Jibril. Tahun kewafatan Nabi tu yang kita sebut 2 kali Nabi bentang ayat Quran kepada malaikat Jibril. Jadi ada riwayat kata Zaid bin Thabit dengar bacaan yang Nabi baca tu. Jadi Zaid bin Thabit ni dia tahulah mana ayat yang dah dimansuhkan, kan, mana ayat yang tak dimansuhkan, mana ayat yang Nabi baca tu dia akan pastikan. Kemudian setiap ayat tersebut juga bukanlah termasuk daripada ayat-ayat yang telah dimansuhkan, disebut tadi, kan.
Tafsiran, sebab ada sahabat-sahabat dia tulis Quran dia sendiri kan, ayat Quran kemudian dia ada tambah perkataan lain untuk dia faham ayat tu. Dia panggil tafsiran. Ada juga. Ataupun ada juga yang buat takwil kan dalam mushaf masing-masing. Maka Syed bin Sabit mesti pastikan ayat yang ditambah sebagai tafsir ataupun tafsiran ini tidak ditulis dalam mushaf tersebut. Ini yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar kan, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Okey. Ustaz, sebelum kita teruskan, uh, ada tak riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ali, ada juga versi Sayyidina Ali versi dengan Sayyidina Abu Bakar ni? Quran. Ya, penulisan tu. Ya betul, memang ada. Sayyidatina Aisyah pun dia ada mushaf tersendiri. Memang sahabat-sahabat ni dia ada mushaf, dia ada mushaf simpanan mereka tersendiri. Jadi apa yang dihasilkan oleh Zaid bin Sabit ini kan, seandainya ada tambahan tafsiran dalam Quran sahabat-sahabat tadi, maka Zaid bin Sabit kena pastikan bahawa dia tidak ditambah dalam Quran yang ditulis itu. Master copy tu kan. Master copy Zaid bin Sabit tu. Tak ada. Tapi memang sahabat-sahabat memang ada mushaf masing-masing. Mushaf masing-masing inilah yang yang dibakar pada zaman saya tak pasti sama ada zaman Sayyidina Abu Bakar, nanti kita tengok rasanya ada saya catat dalam sini kan. Ataupun zaman Sayyidina Osman kot dibakar supaya tak berlaku kekeliruan di kalangan sahabat kan. Baik, Baik. satu lagi sambil-sambil by topik kita tu tanya soalan. Untuk ketiga-tiga hamba Allah ni kan, para sahabat ni, adakah mereka seorang yang mana setiap kali kita baca Al-Quran Ustaz, pahala tu akan sampai directly kepada dia orang, kepada mereka? Adakah itu boleh kita Ustaz boleh pastikan sama ada insya-Allah benda tu mengalir? Sebab ada juga yang mengatakan bahawa pahala Sayyidina Abu Bakar ni sangat banyak. Sebab apa? Sebab daripada zaman dulu lagi sampai sekarang ni, disebabkan pengumpulan Al-Quran itu berlaku, maka pahala dia, jariah dia tu berjalan sampai sekarang. Ustaz. Jawapan dia ya. Ya, sampai kepada mereka-mereka yang telah berjuang daripada dulu lagi. Kan? Maksudnya kalau kita nak kira orang pertama yang layak beroleh saham ni adalah Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat semualah yang terlibat secara langsung dalam proses ini. Maknanya bagi siapa yang baca Quran, pahala itu akan sampai. Ini keyakinan berdasarkan apa yang kita belajar sendiri. Kan? Bahkan apa ni, sebagaimana yang kita tu sebab Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nabi kata kan, sebaik-baik manusia di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan menyampaikan Al-Quran. Kan, maksudnya bila kita dah belajar Quran, kita kena sampaikan. Kenapa? Ini adalah syarat untuk jadi orang terbaik. Kenapa? Saham tak akan putus sampai kiamat. Selagi manusia, contoh kita ajar orang baca Quran. Nabi ajar sahabat baca Quran, sahabat ajar sahabat lain baca Quran. Turun-temurun sampailah kiamat nanti akan ada orang yang mengajar Al-Quran, maka pahala saham itu akan mengalir dan tidak akan berhenti. Begitu juga mereka yang terlibat dalam proses penyalinan semula Al-Quran, proses pengumpulan Al-Quran ini kan. Contoh Zaid bin Sabit sebagai contoh kan. Dia yang tulis semula Quran. Jadi kita pula baca, walaupun kita baca tulisan Quran tu tak samalah dengan tulisan Zaid bin Sabit dulu tu, tapi dia Noktatul Bidayah kan, starting point tu dia yang buat kan, penulisan Al-Quran secara seragam itu dia mulakan, maka pahala itu akan sampai insya-Allah. Sesiapa pun, kita jangan kata kalau sahabat dulu pun, bahkan kita pada hari ini, jika kita buat sesuatu kan, kita buat kelas mengaji Al-Quran, kita buat mahat tahfiz sebagai contoh kan, kita lahirkan ramai orang boleh ngapal Al-Quran, boleh hafaz Al-Quran, boleh baca Quran, kemudian dia orang nanti akan balik jadi guru Quran, dia pula mengajar kan. Dan memang itulah tanggungjawab kita, dan pahala bila kita mati, pahala itu akan sentiasa mengalir kepada kita insya-Allah. Jawapan dia ya Ustaz. Kan? Mudah-mudahan yang mana ada dalam ni kita tergolong dengan dalam keadaan yang mencetuskan kebaikan tu kan. Setiap Ya, kebaikan ya. Al-Quran especially
Bila Al-Quran itu kita cetuskan untuk orang lain pun belajar Al-Quran disebabkan kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan berpanjanganlah saham kita tu ya Ustaz. Ya, Baiklah. yang itu yang kita harapkan pun sebenarnya. Kan? Apa ni satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersungguh-sungguh belajar, kan, faham Quran, berjuang Quran. Kenapa? Sebab kita nak balas balik jasa mereka. Dengan apa yang kita buat ini, mereka beroleh saham. Inilah cara kita nak balas jasa mereka yang telah bersusah payah zaman itu. Kan? Boleh terus Ustaz Silakan Ustaz, insyaAllah. Okey, satu-satu ayat akan ditulis dalam mushaf. Bagi memastikan Al-Quran yang ditulis benar-benar sahih sebagaimana yang telah diwahyukan, maka proses itu berlaku dengan penuh teliti dan tugas Zaid bin Thabit ini berlangsung selama hampir 2 tahun. 2 tahun tu dia tulis, dia kumpul, dia pastikan Quran ni betul-betul. Kemudian mushaf satu tu, master copy tu, kita sebut master copy tu, zaman Sayyidina Abu Bakar itu disimpan dan dijaga rapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu yang telah yang selepas terhasilnya satu mushaf kan yang lengkap itu zaman Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar simpan, kemudian catatan-catatan lain tu ada riwayat mengatakan telah dihapuskan. Kan, dihapuskan oleh sahabat-sahabatlah supaya mengelakkan kekeliruan. Mushaf tersebut disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar sampailah dia wafat. Kemudian bila beralih kepimpinan khalifah kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar dia pula sambung amanah jaga mushaf tersebut. Okey, jaga mushaf tersebut. Kemudian bila wafat Sayyidina Umar, mushaf tersebut telah disimpan oleh anaknya Hafsah binti Sayyidatina Hafsah binti Umar. Kan? Waktu Sayyidatina Hafsah binti Umar pegang mushaf tersebut, kan, mushaf yang zaman Sayyidina Abu Bakar ni, kan, pemerintahan khalifah telah berpindah kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Kalau dikatakan sini, setelah kewafatan Hafsah, mushaf tersebut telah diambil oleh Marwan bin Al-Hakam, gubernur di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau telah membakarnya bagi mengelakkan kekeliruan umat Islam selepas penyalinan sebelum Al-Quran dilakukan. Apa ni, zaman Sayyidina Osman ni, Sayyidina Osman pernah pinjam mushaf yang master copy ni, kan, untuk jadi rujukan untuk dia tulis semula Quran kepada beberapa mushaf zaman Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Osman pinjam, dia pulang balik mushaf tu kepada Hafsah. Jadi bila Hafsah wafat, maka mushaf tu telah diambil oleh Marwan bin Al-Hakam, gubernur di Madinah, dan dia telah bakar. Kalau ikut riwayat yang disebutkan ini, maka kita tak akan ada tengok Quran yang ditulis zaman Zaid bin Sabit ni, tak ada dah. Zaid bin Sabit zaman Zaid bin Sabit kita tak boleh tengok. Tapi zaman master copy yang ditulis oleh zaman Sayyidina Uthman, ada yang disebutkan ada dalam muzium di Mekah. Tu pun di kopi-kopi lah. Tapi katanya yang tu yang kopi asal, bukan yang asal betul, kopi asal. Kan? Itu ada. Tapi Quran yang Zaid bin Sabit tulis zaman Sayyidina Abu Bakar ni dah tak ada. Kalau ikut riwayat yang disebut ini, Gubernur Al-Madinah Marwan bin Al-Hakam telah membakarnya. Kenapa? Kerana pada waktu itu sumber rujukan untuk melihat mushaf yang telah ditulis dan dicetak pada zaman Sayyidina Uthman dah. Jadi Quran yang tu dah tak dipakai. Okey, kemudian kita masuk pula zaman Sayyidina Umar ni dah tadi, kemudian Sayyidina Uthman pula lah. Okey. Zaman Sayyidina Uthman, terdapat cara perbezaan bacaan yang berlaku zaman dia. Kerana apa? Kerana dia bermula zaman Sayyidina Umar lagi, Islam telah berkembang ke serata tanah Arab dan juga ke negara bukan Arab. Kemudian disambung oleh Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman juga Islam juga tersebar ke pelosok tanah Arab dan juga bukan Arab, sehingga Quran ini, yang ni baca Quran macam ni, kan. Dan ada riwayat pula mengatakan zaman Sayyidina Uthman ni berlaku satu pembebasan negara Armenia dan juga Azerbaijan. Waktu ni tentera Islam daripada berbagai negara Arab, daripada Madinah, Mekah, daripada Syam, daripada Iraq, kan, sama-sama bersatu padu pergi ke negeri Armenia dan negeri Azerbaijan. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan negara tersebut daripada
orang kafir lah, kan. Ini cara sahabat-sahabat nak kembangkan lagi ajaran Islam. Waktu tu riwayat mengatakan tentera Islam yang berkumpul ni daripada bagai-bagai daerah ini, yang jadi imam contoh daripada Mekah, yang jadi makmum daripada Madinah, daripada Syam, daripada Iraq, kan. So dia orang dengar bacaan orang Mekah, Quran bacaan Mekah ni lain. Bila dengar bacaan Madinah pula lain, bacaan Syam pula lain, Kufah lain, kan, Basrah lain. Menyebabkan berlaku perbezaan di kalangan mereka sehingga ada yang menyebutkan berlakunya perpecahan dan perbalahan. Masing-masing mempertahankan bacaan. Bacaan kau ni sesat, tak betul ni, bunyi pelik ni, kan. Ni kita sebut sebagai yang kita belajar ini dalam ilmu qiraat. Kan ada baca wadduhi walaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma quli. Kalau orang tak pernah dengar dia kata sudah Quran mana pula datang ni, kan. Zaman itu dah berlaku dah. Tahun ke-25 Hijrah, kan. Perselisihan sebab bacaan Al-Quran yang pelik-pelik yang berbeza. Sedangkan semua bacaan ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman, kan. Huzaifah Ibnul Yaman telah datang Sayyidina Uthman dan buat aduan tentang perkara yang berlaku. Okey ya. Okey, ni Armenia dan juga di Azerbaijan. Waktu zaman Sayyidina Uthman ni sahabat dah pergi ke melebarkan dakwah Islam lah, nak bebaskan negeri-negeri yang bukan negeri Islam ni supaya mereka berterima Islam. Tapi peta ni adik Israel, minta maaf tersilap ambil peta, kan. Patut saya tukar Palestin ni. Sorry lah, sebab ni saya ambil dalam buku ni, buku tentang Quran juga sebenarnya. Kan? Kita kena tukar tu Israel kepada Palestin sebab dia akan kekal sebagai tanah Palestin, bukan tanah Israel. Tapi nak buat macam mana mereka yang berkuasa, kan, hari ni mereka telah tukar. Dalam Google pun kalau kita tengok dah tak ada dah Palestin, kan, dia ada Israel. Tak apa, kita doakan sahabat kita yang terus berjuang untuk membebaskan tanah wakaf umat Islam dan membebaskan Masjidil Aqsa. Ana Ustaz ikutkan bulan 2 nak pergi Al-Quds, Masjidil Aqsa, kalau ikutkan plan. Dah plan dengan sahabat-sahabat bulan 9 hari tu nak pergi. 7 Oktober berlaku peperangan. Batalkan tu trip. Ramai Ustaz yang cadang nak pergi? Itulah. Aduh. Tak apalah, insya-Allah. Kalau minggu lepas kami dapat voice message daripada Syekh Usama yang duduk dekat Syria. Dia orang kata bersedialah untuk datang solat di Masjidil Aqsa, dia kata. Allahu Akbar. Kita dapat berita daripada Syekh sana, dia kata. Sebab setakat hari ni kekuatan tentera Hamas masih belum lagi tergugat. Alhamdulillah. Sambung balik Ustaz. Jadi Sayyidina Huzaifah Al-Yaman, dia tengok perpecahan di kalangan umat Islam ini, kan, sangat membimbangkan. Nak cerita je perpecahan itu sangat ketara, sangat bahaya. Sebab apa? Bergaduh sebab baca Quran yang berbeza. Maka Sayyidina Huzaifah menghadap Sayyidina Uthman minta kita selesaikan masalah yang berlaku ini. Kan? Maka Sayyidina Uthman fikir dan dia bentuk satu lajnah. Lajnah yang terlibat untuk salin semula Al-Quran dan mencetak Al-Quran zaman itu, kan. Jadi Sayyidina Uthman pilih Zaid bin Sabit juga sebagai ketua lajnah, kan, untuk untuk tulis semula Al-Quran. Dan beberapa orang sahabat-sahabat riwayat mengatakan sahabat ini adalah mereka yang pakar dalam bahasa Arab Quraisy. Sebab Quran ini dia turun dalam bahasa Arab, orang Arab Quraisy lah, kan, Arab Quraisy dan di kalangan sahabat ini penasihatnya adalah Sayyidina Uthman. Riwayat juga mengatakan Sayyidina Uthman adalah orang yang pakar dalam bahasa Arab Quraisy. Sebab dia adalah penasihat dan juga terlibat juga dengan Rasulullah dalam proses Al-Quran ini. Jadi pelantikan itu dan waktu inilah waktu lajnah untuk salin semula inilah Sayyidina Uthman pergi pinjam Quran master copy daripada Sayyidatina Hafsah tadi tu, kan. Okey, salin balik semula. Daripada peristiwa inilah maka tercetusnya istilah Resam Al-Uthmani yang kita sebut sampai hari ini.
disandarkan kepada siapa? Kepada Saidina Uthman. Kerana apa? Kerana tindakan yang drastik dilakukan oleh Saidina Uthman kan untuk menyelaraskan tulisan Al-Quran, kemudian untuk menyatukan umat Islam base kepada bacaan-bacaan yang berbeza itu. So ini adalah satu tindakan yang sangat besar dalam sejarah penulisan dan juga pembukuan Al-Quran. Proses penyalinan berlaku. Beberapa kaedah penulisan telah ditetapkan dan dia dikenali dengan kaedah penulisan resam Al-Uthmani. Kaedah inilah yang membezakan antara penulisan resam Al-Quran dan juga dengan resam Al-Qiyasi ataupun resam Al-Imla'i ke. Banyaklah resam-resam tulisan-tulisan kan yang jadi tulisan inilah menyebabkan berlakunya perbezaan. Kita kena ingat dalam Quran, walaupun Quran kita pada hari ini disebut dengan kita kata beli Quran mesti belilah Quran dengan resam Uthmani. Kan kita sebut gitu kan. Tetapi penulisan Al-Quran, tulisan Al-Quran yang ada dalam Quran yang kita kata dia tulisan Quran Resam Uthmani, dia ada dua jenis tulisan. Yang pertama Resam Uthmani dan juga yang kedua Resam Qiyasi. Kedua-dua jenis tulisan ini ada dalam Quran hari ini. Okey. Ni kena masuk pula lah cerita tentang resam-resam ni detail lah pula kan. Jadi zaman Saidina Uthman ini kan pendapat yang paling masyhur mengatakan bahawa jumlah mushaf yang ditulis pada zaman tersebut ialah sebanyak 6 mushaf ditulis. Okey, 6. Zaman Saidina Uthman yang lajnah ni lakukan. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham ni mereka telah tulis 6 mushaf. Kita tak boleh nak sebut cetak sebab dulu tak ada mesin cetak. Kan? Jadi mereka tulis satu-satu tu kan. Keenam mushaf itu kemudian dihantar ke beberapa negeri di semenanjung Arab ketika itu, di Mekah, di Syam, di Basrah, Kufah dan dua lagi mushaf tersebut ada di Madinah. Satu mushaf dipegang oleh Sayyidina Zaid bin Sabit untuk digunakan sebagai Quran rujukan umat Islam di Madinah, dan Zaid bin Sabit mengajar Quran melalui rujukan mushaf tersebut. Dan satu mushaf lagi dinamakan Mushaf Al-Imam, dia dipegang, disimpan oleh Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Jadi ada 6 mushaf zaman itu. Okey, satu mushaf dipegang oleh Saidina Uthman, 5 mushaf lagi yang satu dipegang oleh Zaid bin Sabit untuk ajar masyarakat umat Islam di Madinah. Kemudian di Mekah, di Saidina Uthman hantar Abdullah bin Sa'ib kan, bawa satu mushaf ke Mekah. Mushaf yang Abdullah bin Sa'ib bawa ke Mekah ini adalah mushaf yang sesuai bacaannya dengan orang Mekah pada ketika itu kan. Dia dah bawa, sebenarnya mereka ni dah bawa kiraat dah ni sebenarnya. Kan, yang sesuai dengan logat-logat tempat-tempat ni lah, orang Syria, orang Kufah, orang Basrah kan. Jadi guru Quran yang Saidina Uthman hantar ni, mereka ni pakar dalam kiraat tersebut kan, kiraat yang dibaca oleh orang Mekah. Itu sebab kalau kita tengok kan, dalam ilmu kiraat, Ibnu Katsir Al-Makki ni adalah bacaan yang popular di Mekah ketika itu. Maka bila kita melihat sanad bacaan Al-Quran riwayat Ibnu Katsir Al-Makki, akan jumpalah nama sahabat iaitu Abdullah bin As-Sa'id dalam sanad tersebut. Di Mekah. Kemudian di Syria, di Syam, dan Ibnu Amir Asy-Syami, kiraat yang popular disebut sebagai kiraat Ibnu Amir Asy-Syami kan. Orang yang bawa dia siapa dia? Al-Mughirah bin Abi Syihab. Jadi Al-Mughirah bin Abi Syihab akan ada dalam rantaian sanad kiraat orang Syam ataupun kiraat Ibnu Amir Asy-Syami. Jadi macam kita ni pula, kita ni bacaan yang kita baca riwayat Hafs an Asim kan. Riwayat Hafs an Asim ni, Asim adalah orang Kufah. Okey, orang Kufah. Nama dia Asim ibni Abi Najud Al-Kufi nama dia. Jadi Saidina Uthman hantar Abdul Rahman Abdullah bin Habib As-Sulami pergi ke Kufah, Iraq untuk ajar satu riwayat bacaan Al-Quran dan bawa satu mushaf yang kiraatnya sesuai dengan orang Kufah pada ketika itu. Maka yang talaki dengan Abdul Rahman Abdullah bin Habib As-Sulami ni siapa dia? Imam Asim kan. Kemudian Imam Asim pula ajar kepada anak tiri dia, siapa dia? Hafs. Hafs ni anak tiri Imam Asim
Sebab Imam Asim dia kahwin dengan Mak Hafs. Kan? Jadi mereka ni itulah riwayat bacaan Al-Quran yang sampai ke negara kita melalui riwayat orang Kufah pada ketika itu. Itu sebab kiraan ayat Al-Quran mushaf kita kan berapa ribu? 6236 kan? 6236 ayat itu adalah menurut ulama Al-Kufi. Menurut ulama kiraan ayat Quran daripada Kufah. Kemudian dihantar juga ke Basrah dan melalui Amru bin Qais. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Uthman. Dah berlaku dah pembukuan Al-Quran zaman Sayyidina Uthman ini, dan waktu ini ada 6 mushaf master copy waktu ni kan. Dan dipegang oleh Sayyidina Uthman satu namanya Mushaf Al-Imam, kemudian dibawa oleh sahabat-sahabat ni ke daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Uthman ini. Baik, kita tengok sikit kaedah penulisan Al-Quran menurut Isam Al-Uthmani. Kaedah ini kan sangat istimewa kerana ada banyak kelebihan lah. Yang pertama, dia menepati tulisan sunnah Rasulullah. Bukan Rasulullah tulis tu, tapi Rasulullah yang ajar. Macam mana pula Rasulullah ajar sahabat tulis Quran macam tu, macam ni. Sedangkan Rasulullah tak pandai membaca dan juga tak pandai menulis. Jadi benda ni adalah dia wahyu juga. Sebab ada ulama kata tulisan Al-Quran juga adalah mukjizat. Okey, tulisan Al-Quran juga adalah mukjizat, maka Rasulullah terima daripada malaikat Jibril. Rasulullah bagi tahu sahabat tulis begini dan begini juga. Gitu. Jadi Rasulullah ni dia belajar jugalah cara menulis tu daripada malaikat Jibril. Cuma Rasulullah dia tak tulis, dia suruh penulis dia yang tulis. Okey, tulisan Isam Uthmani adalah menepati tulisan asal Al-Quran. Jadi kalau ada orang tanya, kita tulisan yang Zaid bin Sabit tulis zaman Sayyidina Abu Bakar ataupun sahabat-sahabat tulis Quran zaman Nabi itu atas pelepah tama, atas batu, atas tulang binatang ke apa semua tu, itu guna tulisan apa? Itulah tulisan Quran sebenar. Kan? Maksudnya waktu sahabat tulis zaman Nabi tu dah guna Resam Al-Uthmani dah. Cuma dia tidak dinamakan Resam Al-Uthmani lah. Kan? Sebab Resam Al-Uthmani ni dinasabkan kepada Sayyidina Uthman waktu zaman dia. Okey, boleh faham tak tu? Jadi kalau kata tulisan apa yang ditulis zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar tu, Zaid bin Sabit tulis Quran semula tu, jadi satu master copy yang dipegang oleh Sayyidina Umar, Hafsah tu, tulisan macam mana? Itulah tulisan asal Quran yang jadi rujukan Sayyidina Uthman pun. Tu nak kena faham. Kemudian memudahkan pembacaan wajah-wajah qiraat. Resam Uthmani ni waktu ditulis zaman Sayyidina Uthman ke zaman dulu lagi, dia tak ada baris dan tak ada titik lagi. Okey, tak ada baris dan tak ada titik untuk memudahkan semua jenis pembacaan wajah-wajah qiraat itu boleh dengan satu tulisan boleh baca semua jenis qiraat. Kan? Satu jenis tulisan boleh baca semua jenis qiraat. Kemudian dipersetujui tulisan tersebut oleh 12,000 orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman Zaid bin Sabit tadi dia cek semua 12,000 yang terlibat sebenarnya. Kalau nak kira-kira tu 12,000 orang terlibat dalam proses penulisan Al-Quran ini. Tapi tak semualah 12,000 tu duduk satu tempat. Tak lah gitu. Nak ceritanya Zaid bin Sabit ni dia tanya sahabat ni, riwayat mengatakan hampir 12,000 sahabat yang terlibat dalam memastikan tulisan ini. Muafiq, tulisan ini adalah tulisan Al-Quran. Menepati Risal Uthmani adalah salah satu daripada rukun bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu kan ada 3 rukun bacaan Al-Quran. Wa kana lirasmi ihtimalan yahwi kan. Rasmi ihtimalan yahwi ada. Jadi membaca Al-Quran dengan tulisan Resam Al-Uthmani ini adalah salah satu rukun daripada baca Al-Quran. Sebab kita nak beli Quran, kena tengok Quran itu mesti ditulis dengan Resam Al-Uthmani. Sebahagiannya mempunyai rahsia tertentu daripada segi mengekal, menggugurkan huruf dan sebagainya lah. Ini kaedah-kaedah kalau kita nak kata mengikut ulama' tulisan Al-Quran, kajian yang mereka lakukan kepada tulisan Al-Quran yang asal tu dan juga tulisan Al-Quran yang zaman Sayyidina Uthman tu yang sampai hari ini pun, maka ada 6 kaedah yang telah digunakan daripada zaman Nabi tu. Kaedah tu dah ada, cuma tak dibukukan je, tak dibincangkan. Hari ni ulama-ulama dah tulis tentang buku, tentang cerita tentang penulisan Al-Quran. So dia ada 6 kaedah. Kaedah hazaf, kaedah ziyadah, kaedah penulisan huruf hamzah, kaedah ibdal, tukar satu huruf kepada huruf lain, kalimah yang mengandungi 2 wajah qiraat. Ada wajah-wajah qiraat ni
kan dia telah ditulis dalam Quran qiraat yang tertentu itu. Kan. Kemudian kalimah wasal wal fasal. Ada kalimah yang bersambung, ada kalimah yang berpisah. Kan. Ini ada contoh sikitlah saya buat yang sempat saya tulis kat sini. Yang ni ibdal huruf ta al-marbutah kepada ta al-maftuhah. Kan? Kalau ikutkan perkataan syajarah ni dia guna ta bulat, tapi dalam Quran Lisan Usmani dia guna ta terbuka. Kan? Ini ada ni berlaku kalau kita perasanlah, kalau orang belajar dia akan perasan. Oh, ini asal kalau ikut ta bulat ni, dia jadi ta terbuka kan. Kemudian ni kaedah ibdal, ni kaedah hazaf. Buang huruf waw Kalau kita tengok sini ada dua waw, qawun, tapi dia buang. Dalam Quran dia hanya ada satu saja huruf waw. Jangan kita tengok waw kecil ni adalah dia kira sebagai tanda dah. Kan? Kalau ikutkan Resam Usmani tu dia tak ada waw, dia ada satu saja. Waw ni tak ada Sama juga dengan yang ni. Dia hazafkan huruf waw. Sama juga dengan Daud, asalnya tulisan dia ada dua waw, dia hazafkan satu. So ada satu waw saja. Waw kecil ni sebagai alif ataupun waw kecil lah sebagai tanda Yang ni yang memisahkan dan juga menyambung. Imma. Imma ni kan dia ada dua jenis tulisan dalam Quran ni, ada yang imma disambung dan ada juga yang dipisahkan. Amma sama juga, ada yang disambung dan juga dipisahkan. Ini semuanya dibincangkan dalam kitab-kitab Resam Al-Usmani. Itu secara ringkaslah. Kemudian kita pergi pula zaman zaman Umayyah. Sikit lagi Ustaz, sikit lagi. Dah terlajak masa dah ni. Sikit lagi Baik, zaman Umayyah pula, mushaf pada zaman ini hanya berbentuk tulisan, dan sebagaimana yang kita maklum pun daripada zaman Nabi lagi pun dia tidak ada titik dan juga tidak ada baris. Kenapa tidak ada titik dan tidak ada baris? Kerana mereka ni orang Arab, dia tahu nak membariskan tulisan-tulisan Arab itu. Kan? Jadi mushaf yang mula ditulis dengan sistem titik untuk membezakan i'rab baris pada akhir kalimah. Kemudian mushaf ditulis dengan sistem tanda untuk membezakan jenis huruf. Yang ni dibincangkan dalam ilmu Dhabtul Quran sebenarnya. Okey, dia ada satu kitab kitab yang bincang tentang baris dan juga tanda dalam Quran ni kan, sejarahnya dan sebagainya dalam kitab ilmu Dhabtul Quran. Okey, apa dia ilmu Dhabtul Quran? Ilmu yang berkaitan dengan penulisan kalam Allah. Dhabtul Quran menghuraikan tentang tanda-tanda yang ada dalam mushaf, dibincang. Ilmu Dhab ni Jadi dia kata tidaklah sempurna sekiranya kita tak tahu tentang apa yang dikatakan dengan ilmu Dhab ni. Maksudnya ilmu baris-baris ni penting juga untuk kita belajar. Kan kenapa ada baris selari, baris tanwin tu selari dengan tak selari, kan dia beza. Semua baris tanda ini dicipta oleh ulama untuk untuk membantu kita baca Quran dengan betul. Ada orang dia tak belajar ilmu tajwid pun, tapi dia tengok tanda-tanda dalam Quran, dia boleh baca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Jadi perbincangan ilmu Dhabtul Quran ini dia ada dua. Yang pertamanya untuk membezakan huruf-huruf yang sama bentuk resam. Yang ni kalau tanya kita pun kita tak tahu ni huruf ba ke, ni huruf ta ke huruf sa kan. Tapi datanglah satu dia panggil nuqatul a'jam. Titik orang Ajam. Titik orang Ajam ni apa dia? Ajam ni macam kita lah. Kan? Orang bukan Arab. Orang bukan Arab macam kita tak boleh nak beza. Huruf sama je ni. Tapi tak tahu huruf apa. Kemudian datanglah nuqatul Ajam. Ada titik 3 atas, ada titik 1 bawah, ada titik 2 di atas. Untuk membezakan ni adalah huruf sa, ni adalah huruf ba, ni adalah huruf ta. Okey, nuqatul Ajam. Kemudian ada satu lagi nuqatul i'rab. Nuqatul i'rab ni adalah titik baris. Titik baris. Dulu zaman mula-mula kan, mula-mula ditulisnya titik pada tulisan Al-Quran adalah bukan titik huruf. Yang datang dulu adalah nuqatul i'rab, titik baris. Titik baris Okay, kita tengok sejarah. Ini sejarah tentang inilah titik dan baris. Majoriti para sahabat membaca Quran secara hafazan, talaqi dan musyafahah, bukan berdasarkan tulisan
Jadi sahabat zaman Nabi, sahabat ni, majoriti mereka ni menyampaikan bacaan Al-Quran melalui lisan, bukan tulisan. Kan? Kita ni belajar Quran melalui tulisan dulu. Kan? Mushaf yang ditulis oleh para sahabat adalah tidak ada titik dan juga tidak ada baris. Di antara hikmahnya ialah kerana mushaf dengan resam Utsmani tersebut merangkumi ketujuh jenis qiraat. Okey. Ni kita kena bincang detail lah. Sebab apa? Tak ada titik ni untuk membantu sahabat-sahabat boleh baca semua jenis qiraat sebenarnya. Okey, bila berlaku perkembangan ke negara-negara bukan Arab, maka berlakulah kesalahan demi kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Kenapa? Kerana salah dalam penentuan huruf dan juga penentuan baris. Macam kita lah, kalau kita ni negara-negara yang bukan Arab dulu kan, sama macam kita bukan Arab, datang Quran yang tak ada titik, tak ada baris, kita pun hantam promo je lah baca kan. Maka masalah ini berlaku zaman itu. Berlaku orang yang mula-mula meletakkan titik al-i'rab. Apa dia titik al-i'rab? Titik al-i'rab adalah titik baris. Dia tak datang baris dulu, baris ke kan, baris macam tu, waw kecil, ya kecil, dia tak ada lagi. Dia datang dengan titik dulu. Okey. Dia datang dengan titik dulu. Titik yang mewakili baris. Contohnya baris atas kan, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, maka ma tu dia letak titik ke atas untuk membunyikan baris atas. Baris tu tak ada lagi, ada titik dulu ke atas. Okey. Siapa yang meletakkan dulu? Nama dia ialah seorang ulama yang pakar dalam bidang bahasa Arab dan juga Al-Quran. Siapa dia? Abul Aswad Ad-Du'ali. Okey, nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Telah dengan perintah Ziyad bin Abihi, Gubernur Muawiyah di Basrah. Dia ada kisah ni. Ada kisah Ziyad ni, dia dengar ada, saya tak ingat sepupu dia ke anak saudara dia, ni dalam kitab Ilmu Tok ada. Dia dengar ada saudara dia ni kan, orang sekeliling dia lah, baca Quran salah baris. Ni Ziyad ni, Gubernur ni kan. Bila dia dengar, macam mana baca Quran salah ni? Kalau ikut keturunan Ziyad ni Arab juga ni. Kan? Tapi salah baris kan. Tak betul ni. Jadi dia mikir macam mana nak bagi orang baca Quran betul baris. Orang Arab pun ada salah baca baris. Itu panggil nuqatul i'rab. Titik untuk orang Arab. Nampak tak? Okey. Jadi dia pun panggil lah ulama zaman dia tu. Siapa dia? Abul Aswad Ad-Du'ali. Panggil Abul Aswad Ad-Du'ali kan. Minta Abu Aswad buat sesuatu. Kan? Kita kena buat sesuatu ni. Kita kena letakkan tanda ke titik ke, buatlah apa pun pada Quran tu kan, supaya orang Arab baca Quran betul. Kan? Abul Aswad ni dia tak nak buat. Pasal apa? Sahabat-sahabat dulu memang tak buat pun baris titik ni kan. Macam mana aku nak buat? Kan? Gubernur ni mikir macam mana. Kalau ke depan ni dia kata mesti akan banyak lagi kesalahan demi kesalahan. Kan? Ni pemimpin Islam. Fikir masa depan Islam. Nampak tak? Sampai tahap tu lah fikir. Jadi Ziyad ni dia dapat satu idea. Dia panggil saudara dia baca salah tadi tu. Kau duduk dekat jalan yang Abul Aswad lalu. Kan? Kau duduk situ, kau nampak Abul Aswad lalu, kau baca Quran salah biar dia dengar. Ni Gubernur punya kerja ni kan. Gubernur minta baca salah Quran. Bila nampak Abul Aswad lalu pun baca Quran, dia baca salah baris. Kan? Riwayat kata dia baca daripada surah Taubah. Kan? Sepatut baca wa rasuluh, dia baca wa rasulih. Kan? Abul Aswad dengar je. Dia rasa lain macam. Ni orang Arab baca Quran salah ni. Kan? Dia laju je pergi jumpa Gubernur. Saya setuju. Ibarat gitulah nak ceritanya tak. Saya setuju dengan cadangan Gubernur. Kita kena lakukan sesuatu untuk ayat Quran, untuk tulisan Al-Quran ni, supaya apa? Supaya orang Arab baca Quran dengan betul. Maka berlakulah perbincangan demi perbincangan. Maka Abul Aswad memulakan proses meletakkan titik al-i'rab. Okey, titik al-i'rab. Okay, titik al-i'rab ni apa dia? Titik baris, mudah nak faham ya, titik baris. Kan? Titik yang bagaimana nak membunyikan. Ini bukan titik huruf lagi ni.
Bukan titik huruf yang ta titik dua di atas, ba titik bawah, tak, bukan titik tu. Itu dipanggil titik al-i'jam tadi. Itu titik huruf, titik untuk orang bukan Arab. Okey. Okey. Berlakulah proses titik-titik tu kan. Kemudian bila Islam berkembang lagi kepada negara bukan Arab kan. Berlaku pula masalah. Masalah apa pula berlaku? Masalah orang salah menentukan huruf pula pada bacaan Al-Quran. Baris dah ada sebab titik dah letak tadi kan. Maka berlakulah pula proses untuk meletakkan titik al-i'jam, iaitu siapa dia? Nasir bin Asim, dan bersama dengannya Yahya bin Ya'mar dengan perintah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Gubernur Abdul Malik bin Marwan. Dia perintahkan Nasir bin Asim dan juga Yahya bin Ya'mar untuk meletakkan pula titik al-i'jam. Okey. Titik al-i'jam apa dia? Titik huruf. Faham ya? Titik huruf. Titik al-i'rab apa dia? Titik baris. Nampak tak? Jadi bila letak titik al-i'jam, letak pula titik al-i'rab, maka banyak titik. Nampak tak? Asalnya tulisan je, ada banyak pula titik. Bila banyak titik, berlakulah keserabutan pada Quran. Dengan titik-titik ni ada juga zaman mengatakan mereka tukar pula titik baris titik al-i'rab tu dengan warna. Kan? Dengan warna-warni pula, kan? Nampak ya? Memperbagaikan penggunaan warna seperti merah, kuning dan hijau pada setiap tanda untuk membezakan antara titik-titik yang banyak tu. Kan? Dan mereka melarang daripada menulis titik dengan warna hitam supaya tidak terkeliru antara resam dan juga tanda-tanda. Okay, ini berlaku zaman bila? Zaman Abbasiyah. Okay. Ini contoh-contoh lah. Ni ya. Ini yang warna-warna tu. Kita kalau kita memang tak boleh baca lah, pasal kita bukan hidup zaman ni. Kalau suruh saya baca, saya tak lepas nak baca ni. Kan? Pasal kita tak belajar. Cuma dia berlaku perkembangan lah. Perkembangan huruf-huruf ni sesuai dengan teknologi zaman tersebut. Kan? Okey. Kemudian berlaku pula satu zaman, penggunaan warna yang pelbagai ini kemudiannya membawa kepada kesukaran untuk menyalin semula. Yalah, bayangkan warna hitam dah tulis, lepas tu titik huruf, titik hitam. Lepas tu kemudian nak ambil titik baris pula warna-warna ni, dia jadi banyak nak guna dakwat. Berlaku pula kesukaran untuk salin semula mushaf. Kan, kerana banyak nak guna jenis dakwat. Akhirnya pada zaman Abbasiyah juga Allah ilhamkan kepada seorang ulama yang namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil Ahmad bin Al-Farahidi ni, Masya Allah. Allah takdirkan dia sangat genius. Kan? Bagaimana dia melakukan transformasi. Tu ayat kan. Kan? Melakukan revolusi kepada nuqatul i'rab. Apa dia nuqatul i'rab? Okey, kita ingat balik. Nuqatul i'rab adalah titik baris. Boleh ya? Jadi Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi inilah yang menyelesaikan permasalahan titik-titik yang banyak, menyelesaikan masalah titik warna semua ni. Jadi dia telah menciptakan apa dia? Dia telah mencipta alamat ataupun tanda-tanda tersendiri kepada nuqatul i'rab itu. Maksudnya dialah yang melakukan proses transformasi nuqatul i'rab daripada titik hitam dan titik warna itu kepada bentuk-bentuk baris yang ada pada hari ini. Maka baris atas ni sesuai dengan bunyi huruf alif. Maka dia letak alif kecil yang dicondongkan. Nampak tak? Kemudian baris atas baca panjang, ada qiraat baca pendek, kan? Maka untuk mushaf yang baca panjang, dialah yang letak alif kecil kat situ. Kan? Ni siapa dia? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Masya-Allah. Sangat genius. Dia punya transformasi daripada nuqatul i'rab itu, dia cipta baris-baris ni, sahabat sekalian, dia cipta sesuai dengan hukum tajwid. Nampak, dia cipta dengan sesuai hukum tajwid. Kan, baris tanwin, kan, tanwin yang tanwin yang
bila jumpa dengan huruf yang nak dengung, maka tanwinnya tidak selari. Tanwin yang jumpa huruf izhar, tanwinnya selari. Nampak tak? Ni dia orang ni, masya-Allah. Hebat sahabat-sahabat sekalian. Allah cipta Allah lahirkan dia dalam keadaan genius. Dialah melakukan penyelesaian terbaik kepada masalah-masalah yang berlaku ini. Banyaklah proses-proses transformasi, jadi kita pun habis dah sampai zaman kita dah ni. Kan. Al-Quran disalin semula dengan tulisan tangan kemudian disalin dan dicetak dengan menggunakan tulisan Mu'tasim Al-Utsmani. Usaha Malaysia mengambil tulisan Mushaf Madinah, tulisan Syekh Osman Toha. Jadi ini dia Syekh Osman Toha. Tulisan yang kita baca Quran hari ni tu bukan tulisan daripada komputer tu tak? Kan? Tulisan ni Syekh Osman Toha ni. Jadi tulisan dia ni orang jadikan font dekat komputer. Bayang kan? Hebat tak hebat dia? Allahu Akbar. Dia pun juga termasuk di kalangan orang yang akan beroleh saham yang banyak bila mana orang baca Quran daripada hasil tulisan tangan dia. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Syekh Al-Farahidi tadi lagi banyak pahala. Bayang dia cipta baris-baris tu, orang baca baris atas berulang berapa kali, kalau sekali khatam semua boleh pahala pada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Itu sebab kita ni kan Nabi kata jangan orang yang paling baik adalah orang belajar Quran dan mengajar Quran. Kita jangan tinggal untuk belajar Quran sampai mati dan mengajar Al-Quran setakat mana kita mampu. Kita boleh mengajar Quran alif bata, huruf hijaiyah, ajar Quran huruf hijaiyahnya bagi orang kenal ni huruf alif, ni huruf ba. Kenapa? Daripada dia kenal huruf alif hijaiyah ni dia akan pandai baca Quran nanti. Kan? Macam tu. Ambil part dekat mana yang kita boleh untuk terlibat dalam proses pendidikan Al-Quran. Perkembangan penulisan Al-Quran mengalami banyak perubahan. Perubahan ini adalah disebabkan oleh peredaran zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Tambahan zaman kita lagi banyaklah dengan teknologi percetakannya dan sebagainya, maka perubahan-perubahan itu pastinya akan berlaku. Namun perubahan-perubahan itu dia tak akan mencacatkan ataupun tak akan merosakkan kualiti ataupun keaslian bacaan Al-Quran. Ini tahap yang pertama kita tengok secara imbas sebelum kita berhenti kan. Okey, ini bermula dengan tulisan. Ini adalah resam. Kita sebut resam iaitu pun tulisan. Bermula dengan tulisan sahaja, tidak ada titik, tak ada baris. Kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali kan, dia letak titik al-i'rab. Saya sebut tadi nuqatul i'rab dan ya bagi atas letak titik atas. Jadi sama dengan warna tulisan tu jadi hitam. Kemudian datang pula titik huruf pula. Ya bagi titik 2 di bawah dan sebagainya. Kan? Ini keadaan-keadaan yang berlakulah. Kan? Dalam tahap ni dia tak ada tambah yang warna-warna tu. Tapi saya dah tunjuk bukti tadi kan. Kemudian tahap keempat pula ditambah baik oleh siapa dia? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kan? Nampak dia yang cipta ni. Tanda mat kan? Tanda mat baca panjang. Kan? Mat baca panjang ni kan? Mat dalam bahasa Arab kalau kita tulis mim dan juga dal. Kan? Mim dal. Tu sebab kalau kita kelas fizikal, saya boleh tunjuk contoh kan. Tak apalah, bayang je lah. Mim dal kan. Jadi Syekh Khalil ni dia nak letak tanda mat panjang ya ni kan. Tanda ni kan. Dia buang kepala mim, dia buang huruf dal kat belakang, kan tinggal macam tu je kan. Tinggal macam tu kan. Yang itulah jadi tanda mat panjang. Nampak tak? Jadi tanda-tanda ni sahabat dia ada asal usul dia, bukan rekaan-rekaan sahabat. Nampak tak? Maha hebat ataupun maha geniusnya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian sampailah tahap zaman kita ni kan ada pula makin comel. Inilah tulisan Syekh Osman Toha yang telah dijadikan font. Nampak comel sikit kan? Luruh molek kan. Masya-Allah, hebat dia. Allah kurniakan kepada dia tulisan yang cantik kan. Kemudian ditambah baik pula dengan tanda-tanda waqaf yang kemas dan tanda sujud tilawah pula ada. Kemudian ada pula juzuk, tanda juzuk dalam Quran kan. Tanda juzuk untuk mudah kita baca, mudah kita hafal. Ada pula tanda hizib, rubuk dan sebagainya lah. Kemudian ada pula yang terbaru kan, ada mushaf tajwid kan, mushaf tajwid kan. Ada tajwid bila warna merah kan baca panjang lebih daripada 2 harakat contoh. Kan. Kalau hijau, okey, hijau kena dengung. Kan? Hijau dengung macam mana kan? Dengung tu nak kena tengoklah. Dengung tu hukum apa? Ikhfa ke kan? Idgham ke nak kena tengok kan? Benda tu.
Kemudian ada pula mushaf wakaf ibtidak pula kan. Bila dah buat apa ni Quran mushaf tajwid, orang dah boleh baca Quran dengan tajwid. Masalah pula orang tak pandai wakaf ibtidak. Pasal apa orang Melayu tak reti, tak tahu bahasa Arab, mai ikut dan nak berhenti kan. Tak boleh. Dia nak berhenti biar tempat betul kan. Jangan main berhenti situ kan, start tempat lain tak boleh. Kan berhenti ambil balik belakang semua ada dalam mushaf wakaf ibtidak. Kan yang terbaru Telaga Biru ada keluarkan mushaf mujawwad. Mushaf mujawwad ni mushaf tajwid wakaf ibtidak. Ambil nak kau. Tak boleh baca Quran lagi, tak tahulah. Allahu akbar. Kan. Ni sejarah ya, sejarah pembukuan Al-Quran, penulisan dan pembukuan Al-Quran. Sampailah kepada dalam negara kita ni, alhamdulillah pihak kerajaan kita telah menubuhkan satu lajnah namanya Lajnah Tashih Al-Quran di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk memelihara keaslian tulisan Al-Quran dan juga pembacaan Al-Quran. Ni saja je lah saya tambah info. Kami pernah pergi satu muzium. Dia bukan muzium pun, dia ni hamba Allah ni dia kumpul Wan Ahmad nama dia. Dia kumpul Quran yang dia jumpa. Kan? Di mana? Di Negeri Sembilan dulu kita pergi rumah dia. Banyaklah Quran-Quran lama, Quran daripada Turki pun ada disimpan. Quran dekat atas batu pun ada, atas simen. Banyaklah. Ni atas batu. Quran Turki pun ada. Bolehlah pergi tengok kalau apa ni sahabat. Jadi sekadar itulah yang dapat anak kongsikan sampai pada saat ini. Mohon maaf atas kekurangan, lebih setengah jam Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ramai yang berpuas hati, insya-Allah saya rasa terbuka perkara ni, dan juga terima kasih Ustaz. Salah tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang permata ummah yang saya kasihi, yang saya hormati, iaitu Ustaz Zarimi, yang mana tak ramai orang yang tahu, dan tak ramai orang yang tahu dan ingin berkongsi. Sebab ilmu ini dia termaktub di dalam kitab-kitab yang mana hanya pelajar-pelajar yang mengambil bahagian qiraat sahaja yang menumpukan kes-kes sebegini. Jadi Ustaz Zarimi adalah salah seorang pakar dalam qiraat. Jadi alhamdulillah dipertemukan pada kita pada hari ini dengan kita pada hari ini, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Jadi boleh respon terus dekat ruangan chat. Apa soalan sedikit sebanyak, saya buka 1-2 soalan sahaja dan saya akan pilih soalan dan kita insya-Allah antara soalan yang kita nak tanya sangatlah Ustaz kan, untuk sekarang ni kan, sebelum tu adakah Ustaz sudah dijemput untuk join Lajnah Tahsin Al-Quran sebab ingin sangat nak nama Ustaz ada di belakang Al-Quran tu? Untuk makluman tuan dan puan semua, nama-nama yang penyemak Al-Quran iaitu Tahsin Al-Quran di Malaysia, tuan-puan boleh rujuk di belakang Al-Quran, tak silap saya Ustaz. Di belakang Al-Quran tu ada nama-nama, adalah nama-nama untuk guru yang mana hebat-hebat ni, dan insya-Allah tak lama lagi nama Ustaz Zarimi juga akan diadakan di belakang Pusat Lajnah Al-Quran Malaysia insya-Allah. Dan sangat terkesima sebenarnya pada pembukuan Al-Quran ni, lebih 12,000 ahli yang terlibat untuk nak jadikan satu mushaf Al-Quran yang mana sungguh hebat. Apabila kita baca dengan penuh ketenangan, kita baca, kita dapat menyelesaikan banyak masalah. Kita baca dalam keadaan yang mana bila berlakunya sesuatu perkara, Al-Quran itulah menjadi sumber rujukan. Ini kita bercakap tentang pembukuan dan kronologi susunan Al-Quran yang kita baca sekarang. Tetapi di sebalik yang mana kita nak dapatkan itu, iaitu apa kepentingan Al-Quran tu untuk kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk tadabbur Al-Quran, dan juga jangan pernah berhenti untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran. Okay? So, alhamdulillah, syukur. Ustaz, berkenaan dengan soalan lah, sedikit sahaja saya nak minta pesanan daripada Ustaz berkenaan dengan soalan yang agak general, tetapi saya nak
sisi pandang Ustaz Zarimi sendiri berkenaan dengan bagaimana kita nak menerapkan kecintaan Al-Quran pada seseorang. Kecintaan seseorang pada Al-Quran itu sendiri, Ustaz. InsyaAllah, Ustaz. Untuk nak kekalkan yang mana sedang istiqamah sekarang ni, Ustaz. Silakan, Ustaz. Lebih kurang dalam 5-6 minit macam tu, Ustaz. Silakan, Ustaz. InsyaAllah. Bagaimana untuk kita menerapkan kecintaan kepada Al-Quran. Dia kalau kita yang pertamanya memang kita macam contoh diri Ana sendiri kan, bermula dengan kita belajar Quran sampai kita boleh baca dan kita baca hari-hari. Kemudian kita baca sejarah. Kan bila kita baca sejarah macam yang kita buat hari ini, maka kita rasa macam kita bertanggungjawab kepada Al-Quran itu sendiri. Kan akhirnya kita akan jadikan diri kita ni sebagai khadam ataupun khadimul Quran, berkhidmat untuk Al-Quran. Maka kita akan berkorban apa saja kepada Al-Quran. Jadi sebagaimana yang Nabi sebutlah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini juga antara kalau kita baca juga hadis-hadis Nabi, dia akan jadi motivasi juga pada kita untuk kita cinta dan kasih kepada Al-Quran. Jadinya cara tu macam Anda sebut tadi, kita baca Quran hari-hari. Dia ada orang yang baca Quran tapi dia tak rasa zuk kan. Zuk ni apa dia? Dia tak rasa seronok kan. Nak dapat rasa seronok ni sahabat baca Quran ni, dia kena baca hari-hari. Baca lagi. Kan? Kalau kita baca sekali kita tinggal. 5 hari tak baca. Dah macam mana nak datang keseronokan? Kan macam mana rasa zuk tu? Dia kena baca lagi, paksa diri. Sebab baca Quran ni memang akan malaikat dia akan datang, dia akan hasut kita tak payahlah baca semua. Sebab malaikat memang tak suka umat Nabi Muhammad baca Quran. Memang tak suka. Jadi bila kita paksa diri kita, paksa, maka dalam lama dia akan jadi ikhlas. Bila keikhlasan tu datang, maka Allah lahirkan rasa yang seronok dalam diri kita untuk kita membaca Al-Quran hari-hari. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, baca hadis-hadis Nabi tentang kelebihan Al-Quran. Baca hadis Nabi. Banyak kelebihan Al-Quran yang Nabi sebut dalam hadis-hadis. Kan? Hadis kelebihan Quran ni terlalu banyak sehingga ada ulama buat satu kitab Al-Arba'in, Al-Arba'in, Al-Ahadis. Ada 40 hadis kelebihan Al-Quran ulama tulis. Itu 40 yang ulama kumpul. Maksudnya nak cerita keagungan, kelebihan, besarnya pahala Quran ni, ulama tulis ataupun banyak hadis Nabi tentang kelebihan Al-Quran. Ini juga akan bantu kita untuk motivasi. Contoh hadis yang 10 pahala kan. Bayangkan baca satu huruf dapat 10 pahala. Allahu Akbar. Kan kalau satu Quran kita khatam tak tahu banyak pahala. Pahala tu yang kita dapat, yang orang berjuang dulu tu yang kita bincang tadi tu akan dapat juga. Maksudnya kita balas jasa mereka yang berkorban untuk kita dapat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, baca sirah Nabi ataupun kita baca kronologi macam yang kita buat hari ni. Bila kita tengok kesusahan sahabat Zaid bin Sabit, para sahabat 12,000 terlibat ni nak pastikan tulisan Quran ni betul-betul asli, betul-betul tepat bacaan orang akan datang. Kan pandangan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, mereka putuskan untuk kita kena buat kan. Untuk apa? Untuk umat Islam sampai kiamat. Kan kitalah tu kan, untuk kitalah sebenarnya mereka berjuang, untuk kitalah mereka bersusah payah. Siapa dia? Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali, Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kecerdikan dia, jenisnya dia cipta semua tu adalah untuk perkembangan Al-Quran itu. Mereka bersusah payah untuk Al-Quran. Sampai hati kita tak baca Quran. Wallahu a'lam, Ustaz. Penamat yang sangat deep di hati. Siapa yang terasa tu ambil. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita pun kata apa? Ustaz pun ada appointment lain untuk makluman semua adalah alhamdulillah rezeki. Ustaz dapat join juga dengan kita dan alhamdulillah apa yang kita boleh ambil sedikit daripada penyampaian Ustaz tadi iaitu berkenaan dengan perjuangan mereka di masa lalu. Kita ni hanya sekarang ni kita mempelajari apa perjuangan mereka. Yang mana kecerdikan, kejeniusan mereka itu yang dah ditakdirkan daripada Allah Ta'ala untuk mereka.
untuk memikirkan tentang umat akhir zaman. Umat kita ni lah, umat Nabi Muhammad yang zaman sekarang ni. Kita hanya mempelajari sekarang ni, kita mempelajari apa yang mereka telah lakukan. Kita hanya nak tahu sejarah sahaja. Cuma the next step adalah kita apa yang kita memikirkan tentang umat akan datang nanti. Apa perkara yang kita memikirkan tentang umat akan datang nanti. Dan alhamdulillah, dengan tertubuhnya macam Mahat Tafiz yang Ustaz Zarimi, dan juga saya nak maklumkan juga siapa yang dalam ni saya buka ruang untuk nak infak Ustaz, dibuka Ustaz untuk nak Ya, ya. infak pada Mahat Tafiz Ustaz dengan pembelian untuk mudah melalui My Mengaji sendiri, dengan pembelian kronologi ataupun sirah, poster sirah kita akan salurkan juga kepada Mahat Tafiz Ustaz Zarimi sendiri. Dan juga setiap pembelian kita akan ada bahagian yang kita akan bagi kepada Mahat Tafiz. Dan di poster tersebut juga kita letakkan nombor akaun direct kepada Mahat Tafiz sendiri. Dan moga-moga itu antara salah satu perkara yang kita memikirkan tentang umat akan datang. Tuan dan puan, saya kongsikan, bila kita letakkan sedikit harta kita kepada orang yang mana memperjuangkan Al-Quran, tuan dan puan bayangkan, seorang lagi bakal lahir seperti mana Ustaz Zarimi sendiri, yang mana kondak kita, yang mana mengajar kita sekarang ni, akan ada berpuluh-puluh dan ratusan orang lain dan ribuan orang lain lagi di bawah anak-anak murid Ustaz Zarimi di Mahat Tafiz, yang bakal melahirkan orang-orang yang berkenaan dengan tentang pakarnya Al-Quran, tentang hafalnya Al-Quran, dan Al-Quran mereka ada di dalam dada. Ada tak secebis harta kita di dalam diri mereka? Mudah-mudahan itu menjadi topik yang paling penting untuk kita memikirkan tentang umat akan datang. Seperti mana perjuangan, hanya ini yang aku mampu ya Allah, aku nak jawab depanmu nanti, ini sahaja yang aku ada untuk aku tolong agamamu, tolong Al-Quran, dan aku menghargai pengorbanan dan orang kata apa, susah payah zaman dulu seperti mana kita dah tahu tadi. Dan ini yang kita nak memperjuangkan Al-Quran seperti mana yang saya maksudkan tadi. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita pun dah pun di akhir. Dan saya harap tuan dan puan peserta Mega 2023 My Mengaji dapat sesuatu ilmu baru. Ilmu baru yang mana My Mengaji tidak pernah pun. Dan ada request Ustaz, nak juga berkenaan dengan kenapa surah itu diturunkan. Seperti mana macam lebih kurang tadabbur lah Ustaz. Nanti kita boleh deal lagi untuk mungkin kita bawa satu surah ataupun satu kedua surah untuk kita tadabbur sedikit sebanyak Ustaz. Kita buat program bulanan ke insyaAllah ke depan nanti. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua ya Ustaz. InsyaAllah, terima kasih tuan dan puan semua. Alhamdulillah, terima kasih juga pada Ustaz Zarimi. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini sahaja, dan saya harap perkongsian pada hari ini dapat sangat-sangat banyak manfaat dan kita boleh amalkan, dan kita cuba sebarkan sebanyak mungkin yang kita boleh sebar ilmu hari ini. Cakaplah dengan pasangan ke, ahli keluarga ke, yang mana terdekat tu insyaAllah. Sampai sini sahaja, pantun tidak diberi tetapi pengacara ni macam ni lah Ustaz. Pengacara ni macam ni lah. Ulah sikit sebanyak je lah. Yang mana boleh pesan tu pesan lah. Baik, Alhamdulillah. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sudahi dengan sedikit doa Ustaz untuk yang terakhir Ustaz. Daripada Ustaz, insyaAllah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sekali lagi, insya-Allah. Itu sahaja daripada tim Mem Mengaji, dan mudah-mudahan akan berlangsung lagi ke depan nanti untuk kita program-program yang akan datang. So mohon maaf Ustaz daripada pihak Mem Mengaji jika ada kekurangan, dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, semoga tuan dan puan berpuas hati sedikit sebanyak tentang ilmu kronologi pembukuan Al-Quran. InsyaAllah, wallahu ta'ala alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.